Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-18 sekali lagi yang telah kita baca pada hari semalamnya. Okey, sila buka. Dalam nota bercetak dia berada pada muka surat yang ke-87. Muka surat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Terjemahan ayat, bi akwabin, dengan gelas-gelas minuman, iaitu dengan membawa gelas-gelas minuman yang disebut dengan istilah akwab. Yang kedua, wa abariq, iaitu abariq. Dan yang ketiga, wa ka'sin, dan piala mim ma'in yang diambil daripada air sungai yang mengalir. Okey. Ayat nombor 18 ini adalah ayat lanjutan perbincangan kita pada ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 Allah menyebutkan bahawa penghuni syurga ini di kalangan as-sabiqun as-sabiqun, mereka akan disediakan khadam-khadam, anak-anak muda yang akan sentiasa mengelilingi mereka. So di antara tugas mereka adalah menyediakan minum-minuman untuk penghuni syurga. Okay. Apa bekas yang dia sediakan untuk penghuni syurga ini? Dia ada bekas minuman yang sangat istimewa. Yang pertama disebut dengan akwab. Okey, akwab ini adalah bilangan jamak, bentuk jamak, gandaan banyak daripada kalimah al-kub. Jadi kalau satu disebut al-kub, mungkin kab kot, wallahu a'lam, disebut al-kub. Banyak kub disebut akwabun. Manakala kalau abariq adalah plural, jamak, bagi kalimah ibriqu. So kalau ibriq yang banyak, abariq. Apa itu akwab? Apa itu abariq? Okay, para ulama mendefinisikan akwab, terus pergi kepada terjemahan. Okay, muka surat 89. Akwab adalah sejenis bekas minuman yang dia tidak mempunyai muncung tempat keluarnya air seperti cerek. Kalau cerek dia ada muncung. Jadi akwab ni dia tidak ada muncungnya dan dia tidak ada tempat untuk dipegang. Maknanya dia tidak ada tempat pemegang kiri dan kanan. So yang ini dinamakan sebagai apa? Kalau akwab, gelas lah kan? Sebab gelas dia tak ada muncung, dia terbuka. Lepas tu dia tak ada telinga nak pegang. Itulah akwab. Okey. Kemudian manakala abariq adalah yang mempunyai kedua-duanya. So kalau abariq pula, dia ada muncungnya dan dia ada pemegangnya. So abariq ni nak terjemah sebagai apa? Adalah cerek-cerek. Okey. Yang ketiga iaitu ka'sun. Okey, ka'sun kita pernah pelajari sebelum ini dalam surah Al-Insan. Kita ulanglah kembali. Al-ka'su pula adalah bekas minuman yang para ulama banyak mentafsirkan. Al-ka'su ni umpama piala. Kan dia ada tempat pegang kiri dan kanan, tapi dia tak ada muncung. Tapi kalau abariq tadi, dia ada muncung, dia ada telinga dia. Okey. So al-ka'sun ini
Selalunya kalau Allah panggil al-ka'su, dia adalah bekas minuman yang di dalamnya sudah pun mengandungi air. Air itu, kalau kita baca kejap lagi kita akan jumpa penerangan lanjut. Al-ka'su ni kita pernah sebut dalam surah Al-Insan, sebenarnya dia adalah air khamar, iaitu air arak yang ada di dalam syurga. Okey. Manakala min ma'in, kata Dr. Wahbah Zuhaili, matilah bateri dia. Tapi dia tak ada nota kan? Okey, tak apa. Tengok dekat nota laptop saya. Okey. Perkataan min ma'in iaitu merujuk kepada sumber air yang diambil daripada sumber mata air. Ada yang kata min ma'in merujuk kepada air, merujuk kepada air sungai. Baik. Buka muka surat yang berikutnya. Persoalan yang perlu kita rungkaikan adalah muka surat nombor 90. Okey. Sekejap lagi saya akan buka kembali nota tu. Sekejap Okey, sebab mungkin ada yang tengok melalui TV kan. Okey, sekejap. Nak masuk syurga ni dia banyak cobaan. Okey, sekejap Okey. Lihat muka surat nombor 10. Okey, ada dua soalan yang perlu kita rungkaikan. Okey. Soalan yang pertama adalah, apakah surah-surah lain yang ada menyebut tentang akwab ini? Kenapa kita perlu tanya? Kerana kita nak dapatkan maklumat lengkap. Nak dapat maklumat lengkap tentang akwab ini, maka kita kena cari maklumat dalam surah-surah lain. Okey, jangan bimbang. Soalan itu walaupun ditanya, ada jawapannya. Ni. Nombor 2, kita akan bincangkan jenis akwab yang ada di dalam syurga itu, jenis yang daripada apa dia dibuat. Okay. Jawapan untuk soalan pertama, ada 4 tempat di dalam Al-Quran yang ada menyebut perkataan akwabun. Tempat yang pertama antaranya dalam surah Az-Zuhruf. Boleh tengok ayat 71 muka surat 494. Al-Waqi'ah kita sedang belajar. Al-Insan kita telah belajar pada ayat nombor 15 muka surat 579. Dan tempat yang keempat ada penyebutan akwab dalam suratul Ghashiyah ayat nombor 14 muka surat 592. Okey. Cara untuk dapatkan maklumat lanjut, memang kaedah yang paling terbaik, mesti mentafsirkan sesuatu ayat Quran dengan ayat Al-Quran yang lain dalam surah lain tapi topik yang sama. Okey, daripada gabungan keempat-empat penyebutan akwab dalam 4 surah tersebut, maka dapatlah kita menjawab soalan yang kedua. Jenis akwab yang ada dalam Quran ini ada 2. Yang pertama, ada akwab yang dia buat daripada emas. Bayangkan gelas yang Allah buat dia dari emas. Setakat ni pernah jumpa tak? Gelas tapi dia daripada emas. Okay. Gelas yang dibuat daripada emas, akwab, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah yang saya sebut tadi tu. Saya letak dah ayat di dalam itu. Ayat yang di hujung itu jumpa perkataan min zahabin wa akwab. Jumpa wa akwabin min zahabin. Zahab maksudnya emas.
Manakala jenis yang kedua, gelas itu ada yang dibuat daripada perak. Okey, pernah tengok gelas yang dibuat daripada perak? Okey. Kita lihat ayat rujukan dia surah Al-Insan ayat nombor 15. Kita dah belajar dah sebelum ini, Allah menyebutkan perak tu istilahnya adalah fiddah. Fiddah. Min fiddatin wa akwabin. Okey, daripada perak. Okey. Soalan yang berikutnya untuk kita rungkaikan lagi. Selain surah Al-Waqiah, ada tak surah lain yang Allah menyebutkan tentang ka'sun? Dan berapakah jenis ka'sun yang Allah sediakan di dalam syurga? Jawapan itu dapat dirungkaikan dengan kita merujuk 5 surah di dalam Al-Quran yang ada memuatkan cerita tentang ka'sun. So, tuan boleh tengok dalam nota, saya telah letakkan nama surahnya, nombor ayatnya, nombor muka suratnya. Jadi, kena bukalah Al-Quran. Kalau ada ruang, buka. Antara kelima-lima tempat tu, termasuklah surah Al-Waqiah lah. Tapi surah lain boleh tengok suratul Saffat ayat 45. Boleh tengok dalam surah Al-Insan ayat nombor 5. Boleh tengok dalam surah At-Tur ayat 23. Dan boleh tengok dalam suratul Naba ayat 34. So, setelah diambil ke semua ayat-ayat dalam Quran perkataan Al-Ka'sun yang merujuk kepada piala tadi, maka dapat dikeluarkan jawapan Al-Ka'sun itu yang ada air di dalamnya, air yang diletakkan dalam piala itu, dia adalah khamar, iaitu arak. Kalau dalam ka'sun tu tak ada air, dia tak dipanggil ka'sun. Piala tu digunakan untuk diletakkan arak. Lepas ambil kelima-lima surah tadi tu, maka ka'sun, piala tadi yang diletakkan arak di dalamnya, rupa-rupanya ada 2 jenis. Jenis yang pertama, arak itu yang bercampur dengan kafur. Ini ingat lagi surah apa? Kafur. Surah Al-Insan. Ini contoh ayatnya. Ada lagi tak nota surah Insan ni? Ada lagi, insya-Allah. Okey, tengok ayat nombor 5 surah Insan. Jumpa tak perkataan kafur? Jumpa tak perkataan ka'sun? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Golongan al-abrar, dia minum sejenis minuman al-ka'sun tu, dalam piala tu, arak itu yang bercampur dengan kafur. Kafur ini, masih ingat lagi jenis-jenis mata air? Kafur adalah sejenis mata air yang air dia itu, kata Al-Imam Ibn Kathir, dianya sejuk dan mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Jadi kalau tuan-tuan nak arak yang sejuk, macam kita tempah teh beng, maksudnya teh ais, maka digunakan kafur contoh. So, arak yang dia nak sifatnya sejuk, maka diambil daripada mata air kafur, diletakkan dalam ka'sun tu. Itu jenis pertama. Jenis yang kedua, ada arak yang dia bercampur dengan zanjabil. Zanjabil adalah mata air yang lain, yang mana dia mengeluarkan aroma yang wangi dan dia bersifat panas. Okay. Ayat rujukan dia kita pernah belajar sebelum ini dalam surah Al-Insan ayat nombor
Wa yusqawna fiha ka'san. Jumpa tak perkataan ka'san? Kana midhajuha zanjabila. Ada perkataan zanjabil. Al-Imam Ibn Katsir mentafsirkan az-zanjabil rasanya panas, kalau kafur rasanya sejuk. Okey, maka selesailah kita membincangkan ayat nombor 18 tadi. Apabila penghuni syurga duduk di atas surur, tahta-tahta kebesaran. Okey, dia duduk atas surur yang ditenun dengan permata. Kita belajar pada hari semalam. Maka mereka duduk dalam keadaan bersantai-santai, berehat dalam syurga, lepak-lepak. Bersama siapa? Kawan-kawan penghuni syurga yang lain. Duduk macam mana? Secara berhadapan. Lepas tu mereka bersembang lah. Masa tu nak sembang. Sampai bila? Sembang lah. Okey, lepas dia sembang, dia nak minum-minum. Maka Allah sediakan antaranya adalah arak yang boleh dipilih. Tuan nak campur dengan mata air kafur kah? Nak campur dengan air mata zanjabil? Ahli syurga kata apa? Macam biasa. Dia dah tahulah. Okey. Nak penuhkan piala tu tahap macam mana? Nak separuh ke nak penuh? Kita dah belajar surah Al-Insan. Tak perlu cakap. Dia dah tahu dah. Tuan akan minum air separuh saja. Dia akan sediakan. Tuan tak perlu nak terganggu untuk bincang-bincang kan. Bagi tahu macam mana ahli syurga akan sediakan. Siapa dia? Wildan itu. Berapa ramai? Lebih daripada 1000 kalau as-sabiquna sabiqun. Rupa mereka itu seperti mutiara. Baik. Jelas? Kalau tuan-tuan rasa saya tak nak piala, saya nak gelas, disediakan aqua. Saya nak ada tiga-tiga. Saya nak ada piala, saya nak ada cerik, saya nak ada gelas. Boleh tak? Boleh. Dia tanya, tuan nak apa lagi? Ayat 19 menyebutkan lanjutan dia. Kalau air yang diminum Ka'sun tadi itu boleh memabukkan ke? Okey, baca ayat 19. Ada masa sikit lagi kan? Dah berapa minit ni? Saya terlepas pandang tadi. 5 minit lagi boleh? La yusaddauna anha wa la yunzifun. Okey. Hebatnya arak di dalam syurga itu, Allah membuat dua penafian. Ini cara untuk menyempurnakan nikmat itu. Allah kata pertama, kalau mereka minum, la yusaddaun, mereka tidak akan merasa pening kepala. Wala yunzifun, dan tidak pula menyebabkan mereka menjadi mabuk. Maksudnya minum tu kepala pun tak sakit, apatah lagi untuk memberikan kemabukan. Tidak akan berlaku di dalam syurga. Okey. Maknanya kalau minum banyak boleh tak? Boleh. Nanti nak buang air kat mana? Tidak ada tandas di dalam syurga. Air itu akan keluar melalui peluh-peluh yang wangi seperti misk. Macam tu. Kita faham maksudnya? Tuan-tuan akan minum seperti 100 orang yang minum. Kerana Allah bagi setiap seorang tenaga dia seperti 100 orang. Okay. Kita lanjutkan dengan soalan yang berikutnya. Tapi mungkin kita akan bincang soalan ni pada hari yang berikutnya, iaitu selain daripada suratul Waqiah, ada tak dalam surah lain
yang Allah menyebutkan tentang khamar di dalam syurga? Jawapannya ada. Okey. Banyak ni. Ada 8 tempat di dalam Al-Quran. Kita boleh baca dekat nota tu. Surah Muhammad ayat 15, surah Tur ayat 23, surah Insan 2 tempat yang kita sebut tadi, An-Naba ayat 31 sampai 34, Al-Mutaffifin ayat 25 sampai 27. Last kali sebelum kita habiskan, satu daripada ciri arak itu Allah kata apa? Bayda'a ladzatil syaribin. Putih bersih airnya. Lagi satu apa? Ladzat, disukai ramai. Air tu. Nampak tak kata ladzat? Orang Melayu ni ambil bahasa Quran ni. Ladzatnya. Ya, memang ada ladzat, tapi kena ada sabdu. Tuan kedai tanya, macam mana cik? Lazat tak? Kita kata ladzat. Itu baru betul lah. Okey, pengajaran dia last kali betul kita habiskan. Ada 2 pengajaran yang kita nak ambil berdasarkan ayat 18 dan juga ayat nombor 19. Kita dapati nikmat syurga ini Allah sediakan bekas-bekas minuman yang khusus untuk ahli syurga. Bayangkan, emas dan perak. Ada 3 jenis. Kemudian yang pastinya di dalam syurga Allah menyediakan arak yang tidak memabukkan, lazat bahkan menyihatkan. Okey. Takkan nak minum-minum je, makan-makan tak ada. Esok kita bincang tentang makan pula. Ayat yang ke-20. Berhenti dengan kadar ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu